316. Okey, baik. Bab yang ke-62 iaitu babu tarki al-wudu min masjiz zakar. Bab meninggalkan mengambil air sembahyang daripada sebab menyentuh zakar. Baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati 'ulumihi fid darain amin. Babu tarkil al-wudu'i min masjiz zakar. Bab meninggalkan mengambil air sembahyang daripada sebab menyentuh zakar. Ini tuan-tuan di antara perkara menjadi khilaf yang besar di antara mazhab kita Syafi'i dan juga mazhab Hanafi pada isu adakah menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu ataupun tidak. Maka kita sudah baca pada hadis yang lalu, iaitu bab yang ke-61 berkenaan dengan hadis Sayyidatuna Busrah binti Safwan yang mengatakan man massa zakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menyentuh kemaluannya fala yusalli, maka janganlah dia sembahyang hinggalah dia mengambil wuduk yang baru. Itu menunjukkan batal menyentuh kemaluan dan juga wajib mengambil wuduk yang baru. Kemudian Al-Imam At-Tirmizi mendatangkan bab yang ke-62 berkenaan dengan di sana ada satu hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang menyentuh kemaluan tidak membatalkan wuduk. InsyaAllah kita akan tengok perbahasan tersebut. Baik. Masalah yang ke-316. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi akan hadis tiada batal air sembahyang daripada sebab menyentuh zakarnya. Demikianlah bunyinya. An Talq bin Ali anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa hal huwa ila mud'atun minhu aw bid'atun minhu. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Talqin bin Ali, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, dan bukankah zakar itu melainkan ianya seketul daging daripada tubuh atau segumpal daging daripadanya? Maka jika sekiranya batal wudu dengan sebab menyentuhnya, nescaya batallah pula menyentuh di mana-mana tubuh. Itu kalam baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata wahal huwa tu maknanya zakar itu illa mudghatun minhu aw bid'atun minhu. Kata Nabi SAW, zakar ni dia macam anggota yang lain. Contoh kalau kita pegang hidung kita, batal tak wuduk? Tak batal. Kita pegang telinga, batal tak? Tak batal. Sebab apa? Sebab hidung, telinga, mata ni dia juzuk daripada anggota badan. Jadi macam tu juga kemaluan. Kemaluan ni dia sebahagian mudghatun daging ataupun bid'atun sebahagian daripada mana? Daripada anggota badan. Seperti mana satu orang yang pegang hidung dia tak batal, pegang telinga dia tak batal, pegang jari tak batal. Macam tu juga kalau dia pegang kemaluan. Sebab apa? Sebab dia sebahagian daripada anggota tubuh. Kan badan kita daripada rambut sampai ke kaki ada satu tempat namanya kemaluan. So kemaluan tu sama saja macam anggota yang lain. Kalau kita pegang hidung tak batal, pegang telinga tak batal, sama juga bila mana menyentuh zakar. Itu hadis daripada Talqin bin Ali radhiyallahu taala anhu. Bertaarud, berlaku pertembungan dengan hadis apa? Hadis Busrah binti Safwan. Ini dipanggil khilaf dalam mazhab. Mana-mana mazhab yang berpegang dengan hadis ni, maka mereka kata tak batal pegang kemaluan. Tapi kalau ada mazhab yang mengatakan atau mazhab kita Syafi'i yang berpegang hadis Busrah binti Safwan tu, dia kata batal. Ini antara khilaf yang besar antara mazhab kita Syafi'i dengan mazhab Maliki. Baik. Dia kata Abu Isa At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Umamah, dan sesungguhnya diriwayatkan daripada ketiadaan daripada seorang sahabat-sahabat Nabi SAW
dan setengahnya daripada tabi'in bahawasanya mereka itu tiadalah memikirkan batal wuduk daripada sebab menyentuh zakar. Dan ialah qaul ahli Kufah. Siapa ahli Kufah ni tuan-tuan? Ahli Kufah di sini iaitu mazhab Hanafi. Sebab mazhab Hanafi tu banyak di Kufah. Dan mazhab al-Imam Ibnu Mubarak. Itu dua pendapat besar dalam mazhab Hanafi. Dan pendapat satu orang ulama besar namanya Abdullah ibni Mubarak. Baik, habis hadis tersebut. Masalah yang ke-317. 7 masalah menyentuh zakar terkumpul. Yang pertamanya telah bersalahan-salahan ulama mana berlaku khilaf pada masalah ini atas 4 pendapat. Yang pertama, tiada batal wuduk menyentuh zakar. Ini seperti mana yang kita tahu dalam mazhab Hanafi. Yang kedua, batal wuduk menyentuhnya. Ini mazhab kita Syafi'i. Dan bila mana kita sebut zakar ni tuan-tuan, ni kena sebut bagi jelas lah no. Walaupun benda ni agak sensitif. Bahagian mana yang dikatakan batal menyentuh zakar, nak sebut pun segan juga. Dia kena sebut bahagian zakar tu sendiri, itu batal. Adapun kantung zakar ataupun kelilingnya itu tidak membatalkan wuduk. Senyap yang tu lah. Dah sebut ini masalah fiqah kan. Jadi zakar tu yang membatalkan wuduk. Itu pun dengan syarat kalau sentuh dengan tapak tangan. Kalau sentuh dengan belakang tangan ataupun sentuh macam tu dengan nak kata apa ni, tepi jari, itu tak batal. Yang batal di sisi mazhab kita Syafi'i adalah menyentuh dengan tapak. So kalau kita nak tahu tapak ni tuan-tuan, kita ambil jari kita, tangan kita buat macam tu. So yang mana yang menyentuh antara dua tapak tangan, itulah dipanggil tapak tangan. Menyentuh macam tu kan. Mana yang menyentuh, itulah yang dipanggil sebagai tapak tangan. Kalau disentuh kemaluan, itulah yang membatalkan wuduk. Adapun bahagian tepi ataupun belakang tapak tangan, maka dia tidak membatalkan wuduk. Itu dipanggil pada sudut di mana yang dikatakan menyentuh membatalkan wuduk. Begitu juga kalau satu orang dia sentuh dengan lapik ada kain, dia menyentuh kemaluan, tak batal. Tu Azza kalau dia sentuh kemaluan orang lain, dia pergi sentuh, batal tak? Batal yang kena sentuh ke batal dah? Ini geng-geng teruk ni. Dia pergi sentuh kemaluan orang, sentuh. So mana yang batal? Yang menyentuh, yang disentuh tak batal. Begitu juga menyentuh kemaluan mayat. Kita bagi mandi mayat kan, kita sentuh kemaluan dia dengan tapak tangan. Kalau kita pakai plastik tak apa, pakai plastik tak ada masalah, kita tapak tangan kita pergi sentuh, maka batallah wuduk kita. Begitu juga kalau kita menyentuh kulit, contoh yang meninggal suami, kali tak akhir tu kita sebelum kita tutup, kita akan panggil semua waris untuk cium jenazah buat kali tak akhir. Maka semua cium, termasuk isteri ketika tu ada wuduk, dia mencium suaminya yang dah meninggal dunia, maka batallah wuduk si isteri. Si mayat tak, sebab mayat sudah tidak ada taklif. Yang ada taklifnya kita. Itu dipanggil perbahasan berkenaan dengan apa? Menyentuh. Mesti kulit bertemu dengan kulit, mana tidak ada hail, di mana tidak ada lapik. Wa inda Syafi'iyah, itu seperti mana dalam mazhab kita Syafi'i. Baik. Yang ketiga, sunat mengambil wuduk dengan menyentuhnya. Dan yang keempat, wajib atasnya wuduk jika disentuhnya dengan inginnya, maksudnya dengan syahwat. Itu ada 4 masalah khilaf di kalangan para ulama. Baik. Dan yang keduanya, perbahasan pada menguatkan segala qaul yang 4 itu,
Adapun qaul yang mengatakan tiada batal wuduk dengan sebab menyentuh zakar itu, maka berpegang ia dengan hadis Qais bin Talq di dalam hadis dalam masa 216 tadi. Dan kerananya bahawasanya ialah satu anggota daripada badan, maka tiadalah wajib dengan sebab menyentuhnya, seperti mana hukum sekalian badan juga. Itu hadis ataupun pendapat mereka yang mengatakan tak batal wudu sentuh kemaluan, sebab macam sentuh anggota badan yang lain. Dan ada pun yang berkata batal wudu dengan sebab menyentuh zakar itu dengan berpegang kepada hadis Busrah binti Safwan di dalam masa 309. Dan bermula suruh Nabi padanya itu ditanggungkan semata-mata atas wajib. Dan ada pun yang berkata sunat wudu apabila menyentuh zakar itu, maka mengilik ia bahawasanya menanggung akan suruh Nabi pada hadis Busrah itu atas suruh sunat. Dan pendapat yang ketiga kata sunat ambil wudu baru bila sentuh kemaluan. Sebab apa? Hadis sama, hadis Busrah, cuma faham perintah Nabi itu maksudnya adalah sunat. Sama juga tuan-tuan hadis sembahyang witir. Nabi SAW menyebutkan laisa minna laisa lahu minal witr, bukan daripada kami golongan-golongan yang tidak sembahyang witir. So hadis tu kata Nabi laisa minna, bukanlah daripada kami. Maksud seolah-olah Nabi menafikan siapa yang tak sembahyang witir ni bukan umat Nabi Muhammad. Itu. Atau ada hadis Nabi menyebutkan laisa minna, laisa minna. Jadi ulama dia ambil ihtimal penting. Apa yang dimaksudkan dengan laisa minna? Adakah laisa minna dengan maksud kalau kita buat perbuatan tersebut atau kita tinggal perbuatan tersebut, kita ni bukan umat Nabi Muhammad? Sebab ada hadis yang berkata laisa minna, bukanlah daripada kalangan kami mereka yang menipu. Man ghasya falaysa minna, barang siapa yang menipu bukan daripada kami. Seorang Nabi nak menafikan siapa saja umat Nabi Muhammad yang buat kerja tipu ni, dia bukan umat Nabi Muhammad. Begitu dengan hadis tadi, laisa minna man laysa lahu minal witir, bukanlah daripada kami siapa yang tak sembahyang witir. So hadis witir ni tuan-tuan jadi khilaf yang besar di empat mazhab. Mazhab Imam Abu Hanifah menganggap witir adalah benda tua wajib. Itu mazhab Imam Abu Hanifah. Kewajipan witir di sisi mazhab Hanafi bukanlah sama seperti benda kewajipan sembahyang 5 waktu dah. Tapi nak kata tuntutan yang sangat dituntut sembahyang witir. Sama juga dengan penyembelihan korban. Mazhab Hanafi berpegang korban tu wajib. Korban wajib. Mazhab kita Syafi'i, jumhur mazhab menganggap pada korban hukumnya sunat muakkad, sangat-sangat dituntut untuk meraihkan mazhab Hanafi yang kata wajib. Begitu juga dengan witir. Witir juga dianggap sunat muakkad untuk meraihkan mazhab Hanafi. So bila mana hadis-hadis ni tuan-tuan yang cerita tentang bukan daripada kami golongan orang-orang yang tak sembahyang witir, bukan daripada kami orang yang menipu, hadis ni ulama ambil penting. Sebab apa? Seolah-olah Nabi menafikan orang ni daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mazhab kita Syafi'i menanggung, memahami falaisa minna bukan dengan maksud Nabi SAW menafikan dia umat Nabi, tapi pada falaisa minna dengan mana bahawa orang macam ni orang yang telah meninggalkan sunnah Nabi yang besar. Apa sunnah Nabi yang besar? Sembahyang witir. Apa sunnah Nabi yang besar? Nabi tak pernah membohongi manusia. Itu sunnah Nabi. Tapi ada mazhab yang menganggap witir itu wajib kerana seolah-olah Nabi menafikan dia adalah umat Rasulullah. Jadi ini tuan-tuan, cara ni tuan-tuan untuk memahami siyaqul ayat atau siyaqul hadis, dia memerlukan kepada satu ilmu dipanggil usulul fiqh. Usulul fiqh. Kalau kita mengaji usulul fiqh, satu benda kita nak anggap benda tu wajib, satu perbuatan tu wajib,
Bila mana ada satu perbuatan tu wajib, maksudnya meninggalkannya ada azab. Ada azab. Contoh orang tinggal semayang 5 waktu, ada azab dia. Tinggalkan zakat, tak nak banyak zakat, ada azab dia. Makan harta anak yatim, ada azab dia. Makan riba, ada azab dia. Jadi kalau kita kata witir tu wajib, mana azab, mana janji siasaan Allah kepada orang yang meninggalkan witir. So kalau tak ada, dia kembali kepada hukum yang di bawah, pada hukum dia sunat. Sebab tertib hukum wajib, sunat, harus, makruh, haram. Maka bila mana kita letak benda tu wajib, tiba-tiba tidak ada ancaman daripada Quran dan hadis tentang orang tinggalkan witir, maka hukumnya apa dia? Hukumnya akan jadi sunat. Itu cara para ulama dia nak menentukan macam mana satu orang dia boleh memahami nas. Sebab tu mereka yang tidak memahami, mereka yang tidak mempelajari usul fiqh, maka hukum yang dia keluarkan tidak boleh dipercayai. Itu kaedah ulama letak. Macam orang yang tak mengaji mantik, segala apa hujah dia dalam agama ditolak. Macam orang tak mengaji usul fiqh. Sebab tu kalau tak mengaji usul fiqh ni tuan-tuan, macam mana kita nak keluarkan hukum daripada Quran, daripada hadis, ijma', qiyas? Sebab usul fiqh satu ilmu yang dia mengajar kita macam mana cara kita nak keluarkan hukum. Itu diajar di kuliah-kuliah universiti. Universiti dia ajar. Daripada sekecil-kecil kita Al-Waraqat sehinggalah sebesar-besar kita Al-Mustafa karangan Imam Al-Ghazali. Itu usul fiqh. Sebab tu kalau orang tak ngaji usul fiqh ni tuan-tuan, dia berjumpa dengan nas yang saling bercanggah antara satu sama lain, yang ada kalimah-kalimah iskal dalam hadis dan sebagainya, dia jam. Dia tak boleh nak keluarkan hukum. Sebab tu keluarkan hukum ni tuan-tuan, dia tak semudahnya. Sebab tu Syekh Usama Al-Azhari datang baru-baru ni ke Kuala Kangsar semalam. Kita mengajar masyarakat kita fiqh syafi'i, mazhab Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, tasawuf Al-Ghazali ataupun a'immatis tasawuf yang lain. Bila mana kita keluarkan fatwa, kita tak terikat dengan mana-mana mazhab. Dia itulah yang beradu di Mesir. Kalau berlaku di Mesir ni tuan-tuan, fatwa memang tak ikut mazhab Syafi'i. Ada setengah fatwa. Dan di rumah saya tu ada 40 jilid kitab berkenaan dengan fatwa Mesiriyah. Darul Ifta keluarkan 40 jilid fatwa-fatwa yang dikumpulkan. Kalau kita selok tuan-tuan satu persatu, kita lihat walaupun Mesir ni dia Syafi'i, tapi fatwa dikeluarkan menjangkaui daripada mazhab Syafi'i. Betul, memang fatwa. Sebab fatwa ni tuan-tuan kita tak boleh skop satu mazhab saja. Yang pentingnya adalah apa? Masalah masyarakat, masalah rakyat yang memerlukan kepada hukum hakam. Saya ingat satu persoalan ditanyakan kepada Syekh Ali Jumaah dalam isu pegang kemaluan ni. Satu orang ni dia kerja nursery, jaga budak. Dia tanya soalan kepada Syekh Ali Jumaah berkenaan dengan isu batal wuduk menyentuh kemaluan. Dia kata, aku kerja nursery dan aku ni orang yang sentiasa menjaga wuduk. Bila mana kanak-kanak ni buang air, dia berak, dia kencing, aku kena basuh dan aku terpaksa menyentuh kemaluannya untuk menyucikan najis. Jadi adakah wuduk aku batal? Sedangkan dalam mazhab kita Syafi'i mengatakan batal. Maka kata Syekh Ali Jumaah apa dia? Berpeganglah kamu dengan mazhab Hanafi. Syekh Ali Jumaah Syafi'i. Syekh Ali Jumaah hafizahullah mazhab dia Syafi'i. Tapi bila mana dia berinteraksi dengan masyarakat, dia keluar daripada kepompong mazhab Syafi'i tersebut. Untuk memudahkan masyarakat beramal, itu fatwa. Fatwa ni apa tuan-tuan? Fatwa ni maknanya untuk memudahkan masyarakat beramal. Untuk memudahkan. Kalau kita berat dengan satu pendapat tuan-tuan, masyarakat dia akan jadi sempit. Sebab peramalan kita, masyarakat kita ramai. Macam tadi, isu tadi, orang kerja nursery, orang yang jaga budak tadika lah, jaga nursery dan sebagainya. Budak kencing, budak basuh, berak dia kena basuh.
Dia nak ada wuduk. Katalah dia baru ambil wuduk tadi, nak sembahyang zuhur, pukul 1 ambil wuduk. Tiba-tiba ada budak kencing, ada budak berak, dia kena basuh. Dan dia kena menyentuh kemaluan dan juga tempat keluar najis, dan benda tu membatalkan wuduk di sisi mazhab kita Syafi'i. Betul dia nak kena ambil wuduk lain pula. Maka kata Syekh Ali Jummah, dia berpegang dengan mazhab Hanafi. So itu dipanggil fatwa. Walaupun kita mengajar masyarakat awam dengan mazhab kita Syafi'i, tapi sesetengah daripada fatwa dia akan keluar daripada mazhab Syafi'i. Inilah tuan-tuan dipanggil ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni ilmu yang terlalu luas pada sudut perbahasan dia. Cuma kita taklah ringan-ringan nak ubah mazhab sana, ubah mazhab sini. Maka dia ada dawabit, dia ada prinsip-prinsip untuk mengeluarkan satu orang itu ataupun menggunakan pendapat selain daripada mazhab kita Syafi'i. Baik. Yang ketiga yang telah berkata ulama Maliki, bermula hadis-hadis kita lebih sah pada isnadnya daripada 6 jalan. Yang pertama kata Bukhari, kata Nasa'i, yang Yahya ibnu Ma'in. Bermula yang lebih asah suatu pada bab ini ialah hadis Busrah, dan telah mengesahkannya oleh Imam Ahmad akan hadis Ummul Habibah, dan mengesahkannya oleh Ibnu Sakkan akan hadis Abu Hurairah. Kata Ahmad, Imam Ahmad, kata Ali Al-Madini, kata Yahya, silap tu, Yahya bin Ma'in. Yang ada kitab Burmi tu tukar sikit. Ni semuanya ulama hadis besar. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Ali itu adalah Ali Al-Madini. Ali Al-Madini sahibul tarikh Al-Ilal, satu orang ulama yang mengarang kitab, nama kitab tu Al-Ilal, kitab tentang kecacatan ilmu hadis. Yahya tu kan Yahya Al-Madini, Yahya bin Ma'in. Ini kawan baik kepada Imam Ahmad bin Hanbal, antara ulama jarah wa ta'dil yang paling hebat, yang paling alim pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata bermula Qais bin Talqin itu tiada orang ambil hujah dengan hadisnya. Ini dalam ilmu hadis. Maknanya tuan-tuan, hadis Qais bin Talq adalah hadis yang tidak kuat pada sudut sanad. Nak dibandingkan hadis Busrah binti Safwan yang kita baca yang dulu, yang kata batal pegang kemaluan tu. Ini cara ulama dia melihat bila mana berlaku pertembungan antara hadis. Benda yang dilihat apa dia, adakah hadis itu sahih ataupun dhaif. Itu cara dulu. Dia akan tengok tu dulu. So hadis yang kita baca ni, yang baru kita baca hadis daripada Talqin bin Ali, hadis tersebut tidak dijadikan hujah. Maksudnya hadis ni hadis yang tak boleh dijadikan sebagai sandaran. Hadis yang tidak boleh dijadikan sebagai sandaran. Yang sebut ni bukannya saya, tapi yang sebut ni adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ali Al-Madini, Imam Yahya ibnu Ma'in. Haulai semua ni tuan-tuan adalah hujjah dalam ilmu hadis. Siapa tak kenal Yahya ibnu Ma'in ni kalau mengaji hadis ni tuan-tuan? Yahya ibnu Ma'in ni, dia ni adalah guru kepada Bukhari. Ali Al-Madini guru kepada Bukhari. Ahmad ibnu Hanbal guru kepada Bukhari. Ini tuan-tuan ulama-ulama kita dalam ilmu hadis yang hafalan dia orang ni semua mencecah hampir 500,000 hadis. Dia orang ni. Dia orang sini yang mengatakan hadis Talqin bin Ali, hadis Talqin bin Ali adalah hadis yang mana? Hadis yang tidak dijadikan hujjah. Tu baik. Kemudian yang kedua, bahawasanya hadis kita lebih banyak riwayatnya, kerana bahawasanya menakalkan akan dia oleh jamaah daripada sahabah. Dan hadis yang mengatakan tiada batal wuduk menyentuhkan zakat itu nakalnya seorang. Yang kedua pula kata dalam ulama mazhab Maliki, kata apa dia? Hadis yang kata batal wuduk kerana sentuh zakar tu diriwayatkan ramai sahabat. Adapun hadis yang mengatakan tidak batal wuduk dengan sentuh zakar tu seorang saja riwayat. Ilmu hadis ni macam tu. Ilmu hadis ni tuan-tuan, kita tengok siapa yang riwayat banyak. Kalau riwayat dia banyak,
maka hadis dia diguna pakai. Kalau ada satu orang saja riwayat, itu dipanggil tafarrud dalam ilmu hadis. Tafarrud ni tuan-tuan min aqsamil illah, di antara tanda-tanda hadis tu ada kecacatan. Seorang saja riwayat. Dalam banyak-banyak sahabat, Talqin bin Ali saja riwayat. Itu muskil tak? Muskil lah. Beza dengan hadis apa? Hadis daripada Busrah binti Safwan, yang riwayat dia tu ramai daripada sahabat Nabi. So nak guna yang mana? Nak guna riwayat yang banyak ataupun seorang saja riwayat? Mesti kita guna yang banyak. Macam tu juga dengan hadis-hadis yang lain. Ada hadis ni tuan-tuan yang riwayat dia seorang je, yang ni lain tak riwayat. Contoh kalau macam satu orang tok guru, dia ada ramai anak murid. Anak murid seorang ni riwayat daripada tok guru dia sekian. Contoh. Tapi bila mana kita cek, anak murid yang lain tak riwayat daripada tok guru tu. Pelik tak? Pelik. Contoh saya bagi mudah macam inilah. Kalau kita ada taping tok guru yang alim kita, tok guru Haji Muhammad Saman, paling alim di taping. Anak murid dia tuan-tuan merata anak murid dia. Tiba-tiba satu orang anak murid yang mengaji dengan dia keluarkan satu hukum sekian. Okey, kita pergi tanya dengan anak murid dia yang lain, Ustaz Zaki ke, Ustaz ni ke. Dia kata, kami tak tahu benda tu keluar daripada mulut Ustaz Tok Guru Haji Mat Saman. Seorang saja kata lagu tu. Tuan-tuan nak percaya yang ramai ke percaya yang seorang? Tuan-tuan pergi tanya anak murid dia yang ramai, kata, kami tak tahu Tok Guru sebut lagu tu. Tapi ada anak murid dia seorang saja kata yang Tok Guru tu kata sekian. So jadi muskilah, kita akan jadi muskil pasal apa? Yang lain tak kata, jenis orang kata. So ilmu hadis dia berlaku lagu tu. Ada di kalangan ulama hadis, dia ulama besar. Katalah dia ni Imam Ahmad bin Hanbal. Semua anak murid Imam Ahmad bin Hanbal tak pernah meriwayatkan hadis tu daripada Imam Ahmad, kecuali satu orang yang riwayat. So ulama dia akan buat kajian, pasal apa yang lain tak riwayat, yang seorang ni riwayat. So orang macam ni tuan-tuan, dalam ilmu hadis dipanggil apa? Dipanggil tafarrud. Tafarrud ni maksudnya apa? Berseorangan dalam meriwayatkan hadis daripada satu orang syekh. So ilmu hadis ni tuan-tuan, dia tak ada mungkinlah kot dia duduk mengaji dengan syekh, masa tu syekh duduk seorang. Dah, ilmu hadis dia bukan lagu tu. Ilmu hadis dia kepada apa? Majoriti dan hujjah. Pasal apa? Dia seorang saja riwayat, yang lain tak riwayat. So ada problem tak? Ya, ada problem. Ada masalah. So dia panggil apa dalam ilmu hadis? Dia panggil tafarrud. So tafarrud min aqsamil illah. Tafarrud ni sebahagian daripada illatul hadis. Mana hadis tu ada kecacatan. So bila mana hadis ni ada illah, so para ulama tak beramal. Apa tu ulama menolak, bukan tolak dengan maknanya tolak hadis, tak. Maksudnya pada tak berpegang dengan hadis yang kata sentuh kemaluan tidak batal wudu. Tu dia punya taktikal dalam ilmu hadis tu nombor 2. Baik. Nombor 3, bahwasanya hadis kita meriwayatkan dia oleh Abu Hurairah, dan ianya telah Islam tahun perang Khaybar. Bila Islam Abu Hurairah, yang ni pada tahun yang ke-7 Hijrah. Dia telah meriwayatkan oleh Busrah, dan ianya telah masuk Islam tahun menang Mekah. Busrah ni tuan-tuan, dia ni masuk Islam pada tahun ke-8 Hijrah. Dan Talqin bin Ali yang kita sebutkan jadi telah menjadi utusan Nabi SAW, dan mendengar ia daripadanya akan tiada batal air sembahyang menyentuh zakar itu pada awal Islam orang-orang. Maksudnya apa tuan-tuan? Abu Hurairah meriwayatkan hadis Nabi berkenaan dengan sentuh kemaluan batal wudu pada tahun yang ke-7 dia masuk Islam. Begitu juga Busrah binti Safwan, dia masuk Islam pada tahun ke-8 Hijrah. Adapun nama Talqin bin Ali yang kita baca dalam hadis ni, dia ni awal-awal lagi Islam. Jadi nak menunjukkan apa tuan-tuan,
Hadis Talqin bin Ali adalah hadis yang awal daripada hadis Safwan Busra binti Safwan. So dalam ilmu, saya bincang sikit dalam bab ni, bila mana berlaku pertemuan antara hadis yang kata hadis ni batal, hadis ni tak batal, so ulama akan tengok mana? Tengok akhir-akhir tahun Islam. Nabi wafat bila? 11 Hijrah. Baik, apa yang berlaku pada tahun 9, pada tahun yang ke-10, pada tahun yang ke-11 adalah tahun penentuan kepada hukum-hukum syarak yang terakhir. Apa yang Nabi buat pada 9, 10 dan 11 akan memansuhkan hukum yang berlaku sebelum-sebelum tu. Itu cara ulama ada tengok. Antaranya hadis ni. Mana hadis antara sentuh zakat batal dengan sentuh zakat tak batal ni, mana hadis dulu? Hadis sentuh zakat tak batal tu hadis dahulu. Dia hadis yang datang awal. Hadis yang datang kemudian apa dia? Hadis yang kata sentuh kemaluan tak batal, tidak membatalkan wuduk. Hadis yang kata tak batal, hadis dahulu. Hadis yang kata batal, hadis yang kemudian. So ulama dia akan pilih mana? Pilih hadis yang kemudian. Pasal apa berlaku lagu tu? Sebab kita kena ingat Nabi hidup 23 tahun jadi Rasul. Usia Nabi 63, Nabi wafat umur 63 tahun. 23 tahun Nabi berdakwah. So selama 23 tahun ni lah tuan-tuan, turunnya namanya syariat. Dan syariat berubah-ubah. Sebab tu dia ada mansuh, dia ada nasikh, dia ada mansuh. Ada hukum dulu kita beramal, tapi oleh kerana last Nabi tak buat, maka hukum tu mansuh. Itu dia panggil nasikh dengan mansuh. Tu hukum ni tuan-tuan, benda yang kita sebutkan ni, kita belajar dalam usul fiqh. Mana nasikh, mana mansuh, itu kena tengok mana hadis yang dulu, mana hadis yang kemudian. Macam hadis doa kunut lah. Orang tak baca doa kunut, mazhab Maliki tak baca, Hanafi tak baca, Hanbali tak baca. Mazhab kita Syafi'i baca. Sebab apa mazhab kita Syafi'i baca kunut? Sebab kata Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Hurairah yang riwayatkan hadis Nabi baca doa kunut tu, dia masuk Islam 7 Hijrah. Maksudnya pada tahun 6, tahun ke-6, tahun ke-5, tahun ke-4, tahun ke-3, tahun ke-2, tahun yang pertama Hijrah, dia tak ada dengan Nabi. Dia masuk Islam tahun-tahun yang ke-7. Nabi wafat tahun 11. Jadi kata Imam Syafi'i, tahun ke-7 Hijrah dia masuk Islam, dia riwayatkan hadis Nabi baca doa kunut. Maksudnya apa dia? Nabi tetap baca doa kunut. Sebab awalnya Nabi baca doa kunut kan, kita baca doa kunut ni, Nabi baca sebulan penuh. Dia panggil kunut nazilah. Zuhur Nabi baca, Asar Nabi baca, Maghrib Nabi baca, Isyak Nabi baca, Subuh Nabi baca. 5 waktu selama 30 hari baca doa kunut. Sebab masa tu ada di kalangan orang Islam yang telah dibunuh dengan kejam oleh orang Quraisy. Nabi baca doa kunut nazil selama 30 hari. So habis 30 hari Nabi berhenti doa kunut. Sebab tu mazhab Hanafi kata apa? Dan mazhab Hanafi, Maliki mengatakan apa dia? Doa kunut ni hanya kunut nazilah saja. Tak ada kunut lain, tak ada kunut subuh. Antara mazhab Hanafi. Tapi kata Imam Syafi'i tak. Sebab ada hadis daripada Abu Hurairah, hadis sahih, Nabi baca doa kunut. So bila mana kita kembali kepada sejarah, Abu Hurairah dia masuk Islam 7 Hijrah. Berlaku doa kunut sebulan penuh 30 hari itu pada tahun ke-3 Hijrah. Abu Hurairah riwayat apa? Nabi baca kunut pada tahun ke-7. Maksudnya apa tuan-tuan? Nabi tak berhenti daripada baca doa kunut. Dia ber 3, 4, 5, 6, 7 Hijrah. Cuma Nabi baca doa kunut nazilah dalam 5 waktu. Tapi Abu Hurairah dia riwayat Nabi baca doa kunut hanya dalam waktu subuh saja. So daripada hadis tu, dia bercerita Abu Hurairah masuk Islam ni lah. Kata Imam Syafi'i, sunat bagi mazhab aku apa dia? Baca kunut subuh pada tiap-tiap hari. Hadis daripada Abu Hurairah hanya tengok kepada apa? Sejarah.
Itu cara istinbat Imam Syafi'i. Sekarang mazhab lain tak nak pakai, tak apalah. Cuma saya nak bagi tahu kat sini pada sejarah penting, tahun penting. Lepas tu kita sambut ma'al hijrah, tuan-tuan. Kalender hijrah ni mula lewat. Lepas tu kalau orang mengaji ilmu hadis, orang mengaji dalam fiqh, tarikh, hari bulan, tahun bila, hari apa, sangat-sangat penting untuk menentukan hukum hakam. Sangat penting. Imam Syafi'i dia pentingkan yang tu. Sebab daripada tarikh ni, tuan-tuan, kita tahu mana hadis dulu, mana hadis yang kemudian. Dia kena tahu bila berlaku perang. Bila berlaku perang Khaybar antaranya, Nabi mengharukan muta'ah. Muta'ah. Asal muta'ah yang kita nak marah Syiah kan. Syiah ni buat muta'ah. Asalnya muta'ah tu memang ada dalam syariat. Syariat memang ada muta'ah. Pada perang Khaybar ada muta'ah. Tapi muta'ah tu telah dimansuhkan hukum dia. Maknanya hukum muta'ah dah tak ada. Tapi Syiah tetap menjadikan muta'ah sebagai pengamalan dalam bab perkahwinan. Sedangkan hukum muta'ah dah tak ada, telah dihapuskan ijma' para ulama. Tu. Bila mana kita tahu benda ni, tuan-tuan, kita dapatlah bangkang sebahagian daripada pendapat orang-orang yang beramal dengan muta'ah, yang menggunakan pendapat Ibnu Abbas kata ada muta'ah, hadis Nabi tentang perang Khaybar ada muta'ah. Ya, kita kata memang ada. Pendapat Ibnu Abbas tentang muta'ah memang ada. Pendapat Nabi dalam perang Khaybar ada muta'ah memang ada. Tapi benda tu telah dimansuhkan. Mana hukumnya telah ditiadakan. So siapa nak beramal tak boleh, tak boleh. Sebab apa? Hukum dah tak ada. Betul penting. Sejarah, sirah, period waktu sangat-sangat penting dalam penentuan segala hukum syarak, terutama dalam bab ni. Hadis Tarqin bin Qais, hadis yang datang dulu. Hadis Busrah binti Safwan, hadis yang datang kemudian. So mana kita nak utamakan ni? Utamakan yang kemudian daripada yang terdahulu. Maksudnya terdahulu telah mansuh, telah mansuh. Beramal yang hadis apa dia? Hadis yang datang kemudian, iaitu hadis apa? Hadis Busrah binti Safwan. Hadis yang kata batal wuduk dengan sentuh kemaluan. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, segala hadis kita itu lebih sejahtera bagi ibadah. Yang keempat kata apa? Hadis kata batal wuduk sentuh kemaluan, itu hadis yang lebih selamat. Yang kelima, yuhtamil, kemungkinan hadis orang yang mengatakan tidak batal wuduk menyentuh zakar itu maksudnya berlapik, dan ialah yang zahir daripada hal orang yang ketika sembahyang. So ada pula kata mazhab Maliki, dia kata apa dia? Hadis Talqin bin Ali ni kata tak batal bila mana sentuh dengan berlapik. Itu seperti mana mazhab kita Syafi'i. Dan yang keenam, bahawasanya hadis kita memberi faedah kerana bahawasanya memindah ia akan seseorang daripada satu ibadah kepada satu ibadah, dan hadis mereka itu tiada memberi faedah sesuatu kerana menepikan asal. Jadi hadis kita, tuan-tuan, hadis Busrah binti Safwan adalah hadis yang lebih baik nak dibandingkan dengan hadis Talqin bin Ali. Baik, yang keempatnya, apabila menyentuh zakarnya dengan tapak tangan batallah wuduk kerana bahawasanya ia menyentuh dengan alat penyentuh. Ini kita tahulah. Dan yang kelimanya, apabila menyentuh seseorang akan dia dengan perut jarinya, maka Syak Malik ini itu Imam Malik lah, dan telah memutuskan dengan batal wuduk oleh Ibnu Qasim. Ibnu Qasim ni siapa? Ibnu Qasim ni adalah anak murid Imam Malik, yang beliau ada satu kitab namanya Al-Mudawwanah. Mudawwanah ni, tuan-tuan, orang kaji mazhab Maliki, kitab Mudawwanah ni adalah kitab soal jawab Imam Malik dengan Ibnu Qasim. Ada lebih kurang saya tengok itu dekat 7 jilid. Mazhab Maliki, kitab ni kitab macam kitab dia orang lah, kitab yang paling penting. Soal jawab Imam Malik dengan siapa? Dengan Imam Ibnu Qasim. Dia ialah yang sahih kerana bahawasanya ia alat penyentuh yang ghalib. Jadi kalau sentuh perut jari ni kan, maka tak batal wuduk lah bahagian ni. Bahagian ni kan. So kalau sentuh ni batal. Baik. Yang keenamnya, apabila menyentuh seseorang dengan perut lengan, pada Syafi'i tiadalah batal air sembahyang
kerana bahawasanya bukan ia alat penyentuh pada ghalib, melainkan apabila mengiktibarkan lazat sentuh, maka batallah wuduk pada mazhab Maliki. Mazhab Maliki kata apa dia? Mazhab kita Syafi'i, kalau sentuh dengan lengan sini tak batal. Ada orang sentuh kemaluan dengan ni, orang sentuh dengan ni sebab ni alat penyentuh, tapi kalau sentuh ni batal tak batal. Aku kata mazhab kita Syafi'i. Tapi mazhab Maliki kata batal, walaupun tak sentuh dengan tapak tangan, sentuh dengan sini, dia main lazat, dia main syok, main syahwat lah kita kata. So main syok, main syahwat ni batal di sisi mazhab Maliki. Yang ketujuhnya, apabila sentuh dengan belakang tangan, inilah belakang tangan, maka tiadalah batal wuduk pada mazhab kita Syafi'i, dan tiadalah batal pada mazhab Maliki, melainkan bahawasanya didapati akan syahwat, akan lazat. Itulah tuan-tuan masalah khilaf yang besar di antara mazhab-mazhab kita berkenaan dengan sentuh kemaluan. So secara kesimpulannya, sentuh kemaluan adalah perbuatan yang membatalkan wuduk di sisi jumhurul ulama. Ada pun yang mengatakan tidak batal wuduk, hanya mazhab Hanafi sahaja dalam bab ni. Itu yang pertama. Yang keduanya tuan-tuan, ini dipanggil sebut masalah khilaf. Masalah khilaf kita boleh hadapi dengan hati yang lapang. Kalau ada kita jumpa pendapat-pendapat selain daripada pendapat yang kita pegang jumhur ini, maka janganlah disalahkan pendapat tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiganya tuan-tuan, bagi mereka yang sukar untuk memelihara wuduknya, maknanya mungkin dia jaga nursery dan sebagainya, maka dia bolehlah berpegang dengan mazhab Hanafi yang kata tidak batal menyentuh ke kemaluan dengan syarat wuduknya mestilah diambil dengan cara wuduk mazhab Hanafi. So macam mana kita nak tahu wuduk mazhab Hanafi? Mazhab Hanafi dia ada perbezaan pada wuduk. Antara yang pertama, mazhab Hanafi tak perlu kepada niat wuduk, sebab wuduk dipanggil wasilah kepada sembahyang. Setiap benda wasilah tak perlu kepada niat. Contoh, kalau kita nak ambil wuduk, kita niat nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Mazhab Hanafi tak perlu niat, tu yang pertama. Yang keduanya apa tuan-tuan, dalam isu sapu kepala. Dalam mazhab kita Syafi'i, sapu kepala 3 helai mesti. Paling tidaknya kalau kita ambil macam itu cukup. Tapi mazhab Hanafi dia kena sapu 1/4 kepala. Mana keseluruhan daripada sini sampai bahagian tengah ni, so dia kena sapu macam tu. Kalau dia sapu situ saja sikit macam tu, maka benda tu tak sah di sisi mazhab Hanafi. Baik, tu yang dua tu saja. Kalau kita pening sangat nak beramal ni, tuan-tuan beramal saja seperti mana wuduk mazhab kita Syafi'i, cuma sapu kepala tu saja kena bagi lebih sikit. Sebab dalam mazhab kita Syafi'i, benda sunat dalam mazhab Syafi'i juga ada benda wajib dalam mazhab yang lain. Contoh kita ambil wuduk, kita gosok. Dalam mazhab kita Syafi'i gosok tu sunat. Tapi dalam mazhab Maliki gosok tu wajib. Dalam mazhab kita Syafi'i sapu keseluruhan kepala tu sunat. Di sisi mazhab Maliki sapu keseluruhan kepala adalah wajib. So di situ kita dapat lihat apa tuan-tuan, Imam Syafi'i pada sudut rukunnya dan pada sudut sunatnya telah meraihkan 4 mazhab. Jadi siapa yang beramal dengan mazhab Syafi'i pada sudut rukun wuduk dan sunat-sunat wuduk, maka dia telah beramal dengan 4 mazhab yang muktabar dalam Islam. So bagaimana mereka nak berpegang dengan mazhab Hanafi pada sudut tak batal wuduk sentuh kemaluan, maka cara wuduknya juga mesti ikut cara Hanafi. Ikut cara Hanafi. Sah batalnya pun kena ikut cara Hanafi. So yang seterusnya keempat, benda ni tuan-tuan kita tak boleh buat melainkan dengan ilmu. Syarat dia dengan ilmu saja. Ikut-ikut tak boleh. Kita tahu, oh saya tahu ni. Apa yang kau tahu? Apa yang kamu tahu? Oh saya ikut dia, itu tak boleh. Setiap daripada pemindahan mazhab ke satu mazhab, dia mesti dengan satu benda dia panggil al-ilmu. Mesti dengan ilmu. Jadi kalau kita tak ada benda tersebut, maka jangan buat. Sebab dia akan melibatkan kekeliruan dan takut kita buat benda yang telah membatalkan peramalan dalam mazhab tersebut.
So nak tak nak tuan-tuan, benda ni dia akan terjun dalam bidang ilmu. Dan itulah keuntungan bagi mereka yang menuntut ilmu. Dan insyaAllah kita akan sambung nanti dalam bab tarkil wudu' minal qublah. Ini bab berkenaan dengan pada tak batal wudu' disebabkan kerana mencium isteri. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.